Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adib Rasidi bin Jamaluddin. Hari ini saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis pencemaran, kesan pencemaran dan langkah mengatasi pencemaran. Okey, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai definisi pencemaran. Definisi pencemaran ialah kemasukan bahan pencemar terhadap alam sekitar yang merosakkan ekosistem. Contohnya pencemaran air melalui pembuangan sisa toksik ke punca sungai. Dan manakala definisi untuk pemuliharaan dan pemeliharaan ialah langkah untuk mengatasi pencemaran dan untuk membaik pulih alam sekitar melalui pelbagai cara. Jenis-jenis pencemaran. Terdapat 3 jenis pencemaran, iaitu pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. Kita boleh lihat ketiga jenis pencemaran ini di dalam gambar tersebut. Apakah punca pencemaran udara? Punca pencemaran udara ialah melalui pelepasan asap kilang, pelepasan asap kenderaan serta pembakaran terbuka secara berleluasa. Pelepasan asap ini telah menyumbangkan gas beracun ke udara, iaitu karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon dan juga plumbum ke ruang udara. Pelepasan bahan berbahaya ini boleh menyumbang kepada kejadian jerebu. Mengapakah berlakunya pencemaran air? Pencemaran air berlaku kerana daripada pelepasan sisa cecair yang tidak dirawat daripada kilang, penggunaan racun kimia di sawah padi yang berdekatan sumber tali air dan juga pembuangan sampah di sungai. Pencemaran air boleh merosakkan ekosistem hidupan akuatik. Mari kita lihat tentang pencemaran tanah. Punca pencemaran tanah ialah daripada penggunaan racun kimia berskala besar dalam industri pertanian. Selain itu, pembuangan sisa toksik pepejal dan juga pembuangan sisa manusia secara tidak terkawal juga boleh mengakibatkan pencemaran tanah. Sisa-sisa toksik boleh menyerap ke dalam tanah dan mengakibatkan kesuburan tanah merosot. Selain itu, penebangan hutan juga boleh merosakkan tanah. Pencemaran juga memberi kesan buruk terhadap ekosistem. Pelepasan toksik kilang ke sungai mengakibatkan kemusnahan hidupan akuatik seperti ikan, udang dan lain-lain. Manakala pembuangan sampah di kawasan pantai dan laut mengakibatkan haiwan terancam seperti penyu mengalami kepupusan akibat memakan sisa sampah. Dan manakala pencemaran juga boleh mengakibatkan penghapusan kawasan tahan hujan akibat dari fenomena pemanasan global. Pencemaran juga memberi kesan buruk terhadap harta benda. Contohnya apabila manusia membuang sampah ke dalam kawasan-kawasan air, ianya boleh mengakibatkan kawasan saliran air tersumbat dan akhirnya terjadi banjir kilat. Contohnya baru-baru ini di Sungai Buloh terdapat kes banjir kilat yang mengakibatkan kerosakan harta benda seperti rumah dan kenderaan. Manakala melalui aktiviti pencemaran tanah iaitu penggondolan bukit yang mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Kejadian tanah runtuh boleh mengakibatkan fasiliti jalan raya, kenderaan juga boleh mengalami kerosakan. Selain itu, kejadian tanah runtuh boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Selain itu, pencemaran juga memberikan keburukan terhadap manusia. Contohnya, pencemaran boleh mengganggu kesihatan manusia. Melalui pencemaran udara seperti jerebu, ianya boleh mengganggu kesihatan manusia dari sudut pernafasan. Contohnya penyakit pernafasan iaitu batuk, sesama dan juga boleh mengakibatkan sesak nafas. Manakala pencemaran air boleh mengakibatkan kekurangan sumber air bersih akibat sumber air telah tercemar. Selain itu, pencemaran juga boleh mengakibatkan berlaku fenomena berbahaya. Contohnya
daripada pelepasan asap toksik kilang boleh mengakibatkan fenomena hujan asid yang mendatangkan pelbagai keburukan terhadap manusia seperti penyakit kulit dan juga boleh mengakibatkan demam. Antara cara untuk mengatasi pencemaran ialah melalui pemeliharaan dan juga pemeliharaan. Melalui pemeliharaan, di peringkat sekolah, kita boleh menerapkan melalui pendidikan sivik dan juga pendidikan geografi, iaitu penerapan terhadap kecintaan terhadap alam sekitar kepada murid-murid di sekolah. Selain itu, program Kita Semula juga dapat menjana pemeliharaan alam sekitar daripada pencemaran akibat daripada lambakan buangan sampah. Selain itu, pemeliharaan dapat dijalankan melalui program Tanam Semula. Program Tanam Semula boleh menjamin kestabilan ekosistem. Di samping itu, terdapat Jabatan Alam Sekitar yang sebagai penguat kuasa untuk menjaga alam sekitar daripada pencemaran. Jabatan Alam Sekitar berkuasa untuk menangkap individu yang melakukan jenayah pencemaran dan juga menghukum individu yang melakukan pencemaran. Jabatan Alam Sekitar juga bertanggungjawab dalam melakukan penyelidikan ke atas sumber-sumber air, kualiti udara dan juga kualiti tanah supaya memastikan ianya tidak tercemar. Kesimpulannya, pencemaran ini banyak mendatangkan keburukan dan tidak mendatangkan kebaikan kepada manusia. Kita sebagai manusia haruslah bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar dalam langkah pemeliharaan dan juga pemeliharaan agar generasi akan datang dapat hidup dalam keadaan yang baik.